Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kaedah pengajaran induktif dalam sintaksis bahasa Melayu dalam subjek pengajaran Nahu Bahasa Melayu. Dalam pengenalan ini, sintaksis ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji struktur dan susunan ayat. Dalam bahasa Melayu, sintaksis meneliti cara perkataan digabungkan untuk membentuk frasa, klausa, dan juga ayat. Dan ia juga membantu memahami pembentukan ayat yang betul dan gramatis. Selain itu, ia juga mengelakkan kesalahan struktur ayat dan juga meningkatkan kemahiran menulis dan juga bertutur. Oleh itu, ada beberapa kaedah pengajaran induktif. Yang pertama ialah maksud daripada kaedah induktif ialah kaedah pengajaran yang bermula daripada contoh khusus kepada rumusan umum. Yang kedua ialah murid diberikan beberapa contoh terlebih dahulu sebelum guru menjelaskan konsep atau peraturan, dan murid dapat membuat pemerhatian, perbandingan, dan kesimpulan sendiri. Ciri-ciri kaedah induktif ialah berpusatkan murid, guru bertindak sebagai fasilitator, menggalakkan murid berpikir secara kritis dan analitis, dan pembelajaran berlaku secara aktif melalui perbincangan dan penerokaan. Oleh itu, ada beberapa kelebihan dan juga kelemahan kaedah induktif ini. Bagi kelebihannya ialah dia dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam, menggalakkan pemikiran yang kritis, dan murid lebih aktif dan juga bermotivasi. Manakala kita melihat kelemahan kaedah induktif ini ialah dia akan mengambil masa yang lebih panjang dan kurang sesuai untuk murid tahap sangat lemah tanpa bimbingan yang rapi. Dan yang ketiga ialah ia memerlukan perancangan guru yang teliti. Oleh itu, ada beberapa kesesuaian untuk murid yang bertahap rendah. Yang pertama, dia dapat mengurangkan konsep abstrak pada peringkat awal, menggalakkan pelibatan aktif murid, membina kefahaman secara berperingkat, membantu mengenal pasti pola ayat dengan lebih jelas, meningkatkan keyakinan diri murid, sesuai dengan bimbingan dan soalan rangsangan guru, dan akhir sekali ia dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Oleh itu, di sini kita melihat beberapa perancangan pengajaran harian, yaitu pertama sekali Sekolah SMK Sandakan Bestari, tingkatan 1 Berdikari, tajuk sintaksis, subjek, predikat, dan ayat majmuk, dan kita akan dapat melihat dalam tempo 60 menit dan tahap murid rendah, dan juga objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran di sini ada beberapa, yaitu mengenal pasti subjek dan predikat dalam sekurang-kurangnya 5 ayat mudah dengan betul. Yang kedua ialah membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan struktur ayat melalui aktiviti perbincangan atau latihan bertulis. Yang ketiga ialah membina sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal yang gramatis menggunakan struktur subjek, predikat, dan yang betul. Dan keempat ialah menggabungkan 2 ayat tunggal menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, atau, kerana dengan tepat. Dan yang akhir sekali ialah menulis kurang-kurangnya 2 ayat majmuk yang gramatis dalam konteks situasi harian. Langkah-langkah pengajaran dalam RPH ini pada masa 5 menit awal, aktiviti membina ayat mudah secara lisan. Strategi ataupun kaedah ialah soal jawab, kaedah induktif, pembelajaran kontekstual. Dan indikator pencapaiannya ialah murid dapat memberikan sekurang-kurangnya 1 ayat mudah secara lisan. Yang kedua ialah 15 menit setelah 5 menit, yaitu aktivitinya memadankan kat subjek dan kat predikat untuk membina ayat lengkap. Dan strateginya ialah kaedah induktif, pembelajaran kooperatif. Dan indikator pencapaian ini ialah murid dapat mengenal pasti subjek dan predikat dengan betul sekurang-kurangnya 2 ayat. Yang ketiga ialah 15 menit. Setiap kumpulan tu akan membina 3 ayat tunggal dan membentangkan hasil. Dan pembelajarannya berasaskan gambar kolaboratif PAK 21, yaitu komunikasi. Dan murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal yang gramatis. 15 menit seterusnya, aktiviti ialah guru menunjukkan 2 ayat tunggal dan membimbing murid menggabungkannya menggunakan kata hubung. Dan strategi ataupun kaedahnya ialah kaedah induktif, permainan bahasa ataupun pembelajaran aktif. Dan indikator pencapaian daripada hasil ini ialah murid-murid dapat membina sekurang-kurangnya 2 ayat majmuk dengan penggunaan kata hubung yang betul. Dan 10 menit terakhir dalam masa 1 jam itu ialah menjalankan kuis ringkas, mengenal pasti subjek, predikat, dan memilih kata hubung yang sesuai. Strategi ataupun kaedah di sini ialah pentaksiran formatif ataupun soal jawab, dan sekurang-kurangnya 80%
murid menjawab soalan dengan betul dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hasil daripada pembelajaran ini ialah murid dapat mengenal pasti subjek dan predikat dalam sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat yang diberikan dengan tepat. Kedua ialah murid dapat membina sekurang-kurangnya 2 ayat majmuk yang gramatis menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, lalu. Yang ketiga ialah murid dapat menulis 1 perenggan pendek 3 hingga 4 ayat yang mengandungi sekurang-kurangnya 1 ayat majmuk dengan struktur ayat yang betul. Dan penilaian guru ialah guru memeriksa hasil kerja murid seperti lembaran kerja, cut, ayat atau aktiviti berkumpulan untuk menilai sama ada murid dapat mengenal pasti subjek dan predikat dengan betul. Dan guru memberikan maklum balas dan nota refleksi kepada murid selepas aktiviti pembelajaran, termasuk membetulkan kesilapan struktur ayat dan memberi pujian kepada murid yang berjaya membina ayat gramatis. Dan kekuatan kaedah induktif ini ia dapat meningkatkan pemikiran kritis dan analitis murid, menggalakkan penglibatan aktif dalam pelajaran, membantu murid memahami konsep secara mendalam, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menyeronokkan. Ia juga dapat membina keyakinan diri melalui penemuan sendiri dan menggalakkan komunikasi dan perbincangan dalam kelas. Dan beberapa kelemahan juga daripada kaedah induktif ini. Yang pertama sekali ialah ia mengambil masa yang lebih panjang, memerlukan perancangan rapi daripada guru, kurang sesuai untuk guru yang sangat lemah tanpa bimbingan intensif, berisiko menghasilkan kesimpulan yang salah jika tidak dipantau, sukar dilaksanakan dalam kelas yang besar dan tidak sesuai untuk topik yang terlalu abstrak ataupun kompleks.